berterusan dapat dinilai. Sekiranya awak tidak membuat, menyelesaikan perkara-perkara yang cikgu maklumkan ke, cikgu apakan tu semua tu, maknanya pentadbiran berterusan awak tidak dapat dinilai dan itu akan tidak memberi markah apa-apa. Faham tak maksudnya? Contohnya lah, awak dah tahu kawan awak Azra kan? Dia kata dia menyesal selama ni PDPR tak buat apa-apa. Tapi bukan Azra seorang je, saya percaya. Ramai kan? Ramai yang menyesal kemudian hari. Itulah. Menyesal kemudian tidak berguna. Jadi untuk permulaan semester pada minggu ini, saya nak segala yang cikgu memaklumkan semasa PDPR perlu diselesaikan. Okay. Untuk hari ini, saya dan Cikgu Ruzati cuma akan menerangkan tentang perancangan kursus sepanjang satu semester dan arahan-arahan tugasan yang perlu awak selesaikan sepanjang satu semester. Ingat satu semester kita ada 14 minggu plus minggu taksiran lah, minggu persediaan lah, lebih kurang 20 minggu lah. Jadi 20 minggu tu maknanya sekiranya PDPR katalah sekarang ni 5 minggu. Nanti mungkin bersambung lagi 10 minggu katalah. Masa itu telah ada tugasan-tugasan yang perlu diselesaikan. Bukannya macam yang lepas 3 minggu datang ke sekolah, kerja yang sebulan sepatutnya awak buat, awak nak selesaikan kat sekolah memang tak selesai. Memang tak selesai. Saya nak bagi kefahaman pada awak semua. Maknanya kita ni diploma, student diploma. Ingat student diploma adalah student selepasan STM. Kalau ni lah. Kalau awak lepasan SVM. Jadi sikap perlu matang lah. Bukan macam student sekolah. Student sekolah pun ada lebih matang daripada awak sebenarnya. Okey. Jadi kita terus kepada okey, ada apa-apa tak nak beritahu tak apa tu sekarang ni ada masalah. Ada tak yang bekerja? Sebelum ni saya nak tanya. Ada tak yang bekerja dan ada tak yang ada hati nak bekerja? Sepanjang PDPR ni. Baik ngaku. Sepatutnya awak tak boleh bantu mak dekat rumah. Yelah, itu bukan kerja, itu dekat rumah okey lah kan. Tapi saya harap tak ada yang bekerja kat Kelang ke, dekat apa, bukan saya nak cakap tak boleh. Memang tak sepatutnya by right, awak tak ada bekerja sebab sekarang ni awak adalah student. Awak masih student. Kalau saya rasa kalau awak nak kerja pun part time lah, kerja malam ke, kerja apa lah, tak tahu malam lagi subuh ke kan. Selain daripada masa PDPR. Masa PDPR sepatutnya awak PDPR sebab sekarang ni awak masih dalam status student. PR ke tak PDPR ke semua sepatutnya ada masa PDPR iaitu pukul 8 sampai pukul 5. Sekiranya awak nak kerja secara part time selepas pukul 5 itu boleh. Tapi sebelum pukul 5 sepatutnya awak tak boleh bekerja. Kalau katalah susah sangat, saya tahu ada yang susah ke apa kan. Tapi niat bekerja tu melainkan betul-betul susah untuk menolong ibu bapa. Kalau setakat awak nak kerja, nak cari duit, nak beli top up, nak beli handphone canggih semua tak payahlah tak payahlah bekerja. Habiskan dulu masa satu semester ni. Okey, dah banyak dah. Okey Hati boleh present ni. Ni Cikgu Ruzati dah kenal kan? Dah kenal kan dia ada juga mengajar PTA awak PTA 2 Jadi ni Cikgu Ruzati, cikgu barulah kat sini. Saya semua orang dah kenal Cikgu Ruzati. Nampak Cikgu. Dania, mana awak? Dania, Natalia, saya nampak Cikgu. Buka dah kamera, lama tak nampak awak kan? Aina Sofia je pun Aina Sofia, lama tak nampak. Aileen, Anis Fariha, siapa lagi? Saya nampak itu je. Okey, untuk subjek kita ni adalah saya kena buka cermin mata ke tak boleh nak baca.
adalah DDC 4023 Visual Merchandising. Dalam bahasa Melayu dia perdagangan visual. Visual tu apa bahasa Melayu? Tapi dalam bahasa Melayu dia perdagangan visual. Merchandising tu perdagangan. Maknanya macam pameran lah. Pameran ataupun setting kedai setting kedai yang perlu kita buat semasa berniaga dalam bidang fashion. Okey. Ke bawah ni. Okey, subjek ini akan diajar oleh saya dan Cikgu Roziati. Sebenarnya kita ada 2 grup. Nanti Aileen akan tentukan grup saya dengan grup Cikgu Roziati. Saya kalau boleh saya nak ambil grup yang pertama. Dulu saya ambil grup kedua kan. Ini saya nak yang grup pertama pula. Tukar-tukar sikit. Jadi grup kedua dengan Cikgu Roziati. Tetapi untuk PDPR ni kita akan buat sekali lah semasa PDPR. Untuk semuka nanti kita tengok keadaan. Sekiranya boleh macam dah boleh ramai-ramai dah boleh ramai-ramai, mungkin kita akan buat satu sesi. Kalau tak boleh ramai-ramai, maksudnya kita perlu 2 kelas. Okey. Jadi untuk student academic load atau SLT SLT kita kalau lihat lecture 4, kuliah 4, tutorial 56, student centered learning activity 10, preparation for assignment project 28. Okay, awak tahu tak? Independent study 4, preparation for assessment. Kita tak ada assessment sangat lah, kita tak ada final assessment jadi dia banyak PB lah semua. Continuous assessment 9. Okay, kalau awak lihat awak tengok lecture 4 aja. Yang awak perlu bersama dengan pensyarah 4 jam saja. Nampak tak yang lain tu jam untuk apa? Faham tak? Faham tak Dania? Faham cikgu. Jadi kat situ sepatutnya awak kena faham. Banyak masa untuk awak punya self independent study. Independent study maknanya study sendiri. Bukannya mengharapkan cikgu sentiasa depan awak baru awak nak buat. Yang lepas saya malas cakap kan, tapi kan saya kecewa lah sangat sebab ada student tu. Saya ingat masa semuka 3 minggu tu satu DVM lah dia apa yang dia hantar kat saya, apa yang dia buat semasa semuka. Maksudnya semasa PDPR tu dia langsung tak buat apa-apa. Saya nak cuba bayangkan kalau awak cikgu awak nak buat apa macam tu. Cuba bayangkan. Tak boleh bayangkan lah sebab kau bukan cikgu Kau memang macam tu tak kan? adalah sebagai macam contoh kawan yang macam mentor kepada kawan kan. Tak patutlah dia buat macam tu langsung cikgu. Itu kan tak patut lah kan. Lepas tu bila dia fail ke bila apa nak salahkan cikgu. Kan? Tak ngaku salah sendiri. Okey, teruskan nanti bawah. Itu SLT. Okey, kita lagi. Okey. Matlamat goals tu matlamat Matlamat rationale for the inclusion of the program. This course is offered because it is enable the student to acquire knowledge. Maksudnya kita perlukan knowledge untuk perdagangan visual. Maknanya bila awak akan menjadi seorang peniaga, awak perlukan knowledge ini ataupun pengetahuan ini untuk awak gunakan nak setting kedai, nak buat pameran di kedai, display promotion. Nak promote kedai kita ada display yang cantik-cantik lah. Itu kita belajar ini. Okay, synopsis dia. In this course, the student will learn and acquire knowledge on training in visual merchandising within the context of the fashion industry. Maksudnya kita akan berpengetahuan dalam bidang visual merchandising ni untuk industri fashion supaya kita dapat menunjukkan skill dan kreativiti
menunjukkan skill dan kreativiti dalam membuat visual merchandising, maksudnya window display, macam window display ke display promotion. Ni lebih sebenarnya benda ni lebih kepada promotion kedai kita lah. Kalau kita display cantik, apa jadi? Kalau kita display cantik, apa jadi pada kedai kita? Orang suka datang, kan? Orang suka datang, orang seronok tengok kedai tu. Okay. Learning outcome dia iaitu hasil pembelajaran dia ada 3. Describe the purpose, function and type of visual merchandising. Maksudnya CLO1 ni adalah dia tentang pengetahuan tentang pengetahuan, describe, menerangkan tentang tujuan, fungsi dan jenis visual merchandising. Maknanya kita akan belajar tentang jenis-jenis visual merchandising. Maksudnya kalau kedai tu ada 3, yang kita belajar ni kedai ada 3 tahap. Kedai biasa, kedai yang macam biasa, yang rendah. Lepas tu kedai yang sederhana macam butik dan kedai yang besar. Contohnya macam Paradigm Mall, macam GPO. Kat situ kan beza tak dia punya display dia. Kalau awak pergi butik, awak pergi GPO. Pernah pergi GPO tak? Siapa tak pernah pergi GPO? Saya tak pernah pergi sebenarnya. Saya tak pernah pergi GPO ni. Sekali je saya pergi GPO. Tak apa cikgu, sama je. Sebab masa pensyarah yang MQA tu, dia memang cadangkan, dia kata kalau JB ni dia nak mesti kita jadi benchmark tu JPO. Dia kata sebab itu antara perniagaan yang besar lah yang ada di Johor Bahru ni. Jadi nanti mungkin kita akan buat lawatan ke situ lah ataupun awak lawat sendiri-sendiri. Nanti kita akan lihat visi dia apa dia. Okay, CLO2 mau kepada praktikal lah mau kepada praktikal. Kalau awak tengok CLO1 dimimpikan C2 dengan PLO1. C2 tu adalah pengetahuan tahap 2. Kedua iaitu pemahaman. Maknanya untuk CLO1 tu kita akan ada nilai, awak semua akan nilai dengan assignment bertulis. Biasa kan? Assignment bertulis. Okay, untuk CLO2, produce visual merchandising in a store. Menghasilkan menghasilkan visual merchandising in store. Store tu apa store? Store tu macam kedai lah. Sebenarnya kita nak set window display ataupun visual merchandising tu dalam kedai. Kedai. Maknanya kita kedai real. Sama kita boleh buat di studio. Macam ni kita mungkin boleh buat di studio. Kat bengkel kurang sesuai. Okay, CLO3 adalah display element of visual merchandising in a window display. Yang ini kita akan hasilkan projek kotak, macam kotak untuk display. Kotak macam simulasi lah. Simulasi visual merchandising dalam kotak, lepas tu awak akan presentkan. Nilai CLO3 tu kita nilai more kepada efektif, iaitu dari segi sikap. Sikap kita tengok dari segi presentation, dari segi sikap awak lah masa kerjasama dengan kawan, bila buat kerja teamwork gaduh ke tidak, tu kalau gaduh markah kurang, lepas tu kalau present yakin ke tidak, cara bercakap semua, penampilan, sebab perkara-perkara ini sangat penting untuk awak bawa semasa awak keluar daripada KV ni untuk awak jalankan kerjaya awak lah. Jadi kat sinilah kita boleh develop ataupun kita boleh belajar lah untuk membawa untuk menyesuaikan diri dengan alam pekerjaan. Faham sebab selepas semester 4 awak akan pergi kepada latihan industri ataupun OJT. Kat situlah nanti perkara-perkara ini yang perlu awak bawa cara berkomunikasi dengan orang, dengan kawan, macam mana, dengan pelanggan.
Okey, dalam kehadiran ni yang saya tengok ramai tapi dah tak semua masuk Akilah. Cuba tengok Akilah. Tak tahu, mungkin ada yang masak dalam internet ke macam mana cikgu. Okey, kat sini ada dalam ni saya tengok ada 23 orang. Ini ada 25. Okeylah. Tak dalam kehadiran dekat Telegram tu. Ada 23 orang, 24. Betul lah. Ini 25. Ini 26 25. 23 orang. Okeylah tu not bad lah Alhamdulillah. Okey, kita tengok contents dia. Contents kepada kursus kita. Nak turun lagi ni? Maknanya dah faham tujuan kita punya hasil pembelajaran kursus kita Okey, konten dia, isi kursus ni passion promotion. Maknanya macam mana nak buat passion promotion. Kenapa perlu buat passion promotion? Kenapa perlu buat? Perlu ke rasanya passion promotion tu? Cuma tak rasa perlulah sebab belum nampak lagi Okey, seterusnya fundamental of merchandising. Ni asas kepada perdagangan, perniagaan lah asas kepada perniagaan dalam bidang fashion. Kita akan lihat definisi, history, sejarah, tujuan, prinsip-prinsip dan kepentingan perniagaan. Okey, dan seterusnya. Okey, yang ketiga field trip. Bawah lagi. Okey, field trip tu sebenarnya adalah assessment yang perlu kita buat. Field trip tu kita akan buat, field trip ni sama ada nanti kita tengok keadaan kalau boleh pergi trip, boleh buat trip, kita akan pergilah. Ataupun mungkin awak boleh pergi sendiri-sendiri. Kalau sekiranya masih macam sekarang, mungkin boleh guna YouTube lah, biasalah internet. Awak ambil satu macam satu showcase, kajian case tentang visual merchandising ni ataupun window display di kedai-kedai dan awak buat report. Tengok itu saya tak boleh cakap lagi tengok keadaan. Okay, seterusnya store design. Maknanya kita sekiranya kita nak buat kedai, kita perlu store, designkan dulu Kita perlu buat design dulu kita punya nak buat display macam mana kalau kita dah buat, katalah kita buat butik Nurhaidah katalah kan. Nanti kat sini ada patung, kat sana ada tempat sanggup baju ke, tu kita kena design dulu. Okay, seterusnya in-store visual merchandising. Maksudnya kalau kita nak buat setkan visual merchandising, banyak inilah perkara dia. Produk kita, floor layout, ataupun plan lantai, pictures, wall pictures. Kita nak fixkan wall apa-apa di wall. Kalau dalam wall tu kita letak apa? Product handling. Okey, dan seterusnya lah. Nanti kita akan lihat termasuk sampailah mannequin. Mannequin ni kita nak buat apa? Nak pakaikan baju macam mana? Mannequin ni. Selalunya kalau macam ni kalau kita nak store macam ni, biasanya kita ada konsep. Dalam kedai tu kita ada konsep. Konsep apa? Konsep apa? Contohnya konsep apa? Kau rasa? Contoh konsep, lepas tu kita akan hiaskan kedai kita tu mengikut konsep yang kita dah setkan. Okay, seterusnya Windows. Windows. Ni pun samalah Windows Maknanya kita dah setkan tema tu, lepas tu kita buatlah macam apa yang ni. Okay, terusnya ini isi dia selama project visual visual concept research and design. Maknanya awak kena buat selepas tu bila dah habis belajar ni, akhirnya awak kena buat research dan design tentang visual merchandising. Itu konsep kedai awak kena designkan.
Okay, seterusnya kita lihat kepada artikel. Cuba tengok artikel. Research on fashion promotion, promotion activities, store study, promotion activities, 3D box window display, presentation. Itulah antara praktikal yang awak kena buat. Nampak tak? Nampak tak? Dania, nampak tak kat situ apa secara keseluruhan idea apa pembelajaran kita dalam kursus ini. Nampak tak Natalia semua? Nampak. Nampak Senang je kan? Tapi walaupun senang dia perlukan kreativiti dan usaha yang bersungguh barulah jadi. Jadi ini bukannya macam buat contohnya subjek apa subjek apa yang rasa macam alah buat tu apa? Subjek apa? Macam pattern making ke saya awak ikut je cikgu ajar apa. Bukan macam tu tau pattern making yang saya ajar dulu tu awak ikut je cikgu kata buat skirt kau buat skirt. Cikgu kata buat seluar kau buat seluar. Tapi yang ini adalah perlukan imaginasi, kreativiti dan kesungguhan awak untuk menjadikan dia satu projek. Nampak tak? Nampak tak Akilah? Okey, ke bawah seterusnya. Okey, jadi untuk assessment ataupun penilaian untuk kursus ini penilaian secara berterusan, kita tak ada final exam. Jadi continuous assessment 100%. CLO 1 macam saya dah sebutkan tadi, assignment bertulis. Assignment bertulis 20%. Bila awak tengok markah 20%, maknanya kerja tu kena macam 20% lah. Bukannya kerja 10% ataupun 5%. Macam mana kerja 20%. Nanti sekiranya awak ada kawan senior ke apa ataupun awak dah naik semuka, awak boleh refer kepada kerja-kerja senior awak. Boleh lihat contoh. Tapi saya rasa assignment ni perlu disiapkan dalam masa 5 minggu ni. Jadi tak ada masa awak nak tengok contoh sini lah. Melainkan awak ada kontak dia lah kan. Ada baik-baik dengan senior ni. Tak dengan senior pun tak nak tegur kan. Jeling je pun tak kan. Okey, seterusnya CLO 2. Assessment dia. Banyak ni Field trip report. Awak pergi rawatan dan buat report. Lepas tu project group work. Ini tak sebut dia berapa orang. Nanti saya refer Cikgu Nadia lah berapa orang. Project group work 25%. Presentation pun group work 15%. Walaupun presentation ni group, tapi sepatutnya semua ahli dalam group mesti bercakap. Sebab itu kita nak nilai macam mana orang tak bercakap. Saya nak nilai macam mana. Okey, dan CLO 3. 30% final project and presentation. Ni rasanya ni yang box tu lah, yang box window tu. Box window display. Okey. Itu untuk assessment. Faham Maknanya kat sini penilaian ini markah yang awak perolehi sangat bergantung kepada kerja-kerja. Kerja-kerja awak sendiri. Bukannya nak menjawab soalan apa semua. Jadi ini sangat bergantung kepada kesungguhan dan usaha untuk menghasilkan projek awak. Okay. Kita tak ada final exam, tak ada practical exam, semua tak ada. Seterusnya bawah. Ni faham kan? Saya dah terangkan lah tadi ni, tak ada apa-apa lah ni. Okay, sekarang kita ada di sini disenaraikan reference iaitu buku rujukan. Tapi memang kita dah susah nak cari yang ini kan. Cuma saya ada satu buku rujukan ni. Yang panggil apa tu, yang program dah beli ada kat saya, iaitu yang ni saja ni. Window Display Design yang nombor 5 extra reference tu. Kita cuma dapat cari yang itu je. Window Display Design Page on Publishing Private Limited. Diony Marin. Betul ke Diony Marin? Okay. Jadi nanti bila bersemuka,
Sekiranya perlu, pelajar boleh pinjamlah buku rujukan ni. Tapi sebenarnya dalam kat library ada segala buku rujukan yang cikgu beli memang wajib letak di library. Jadi awak boleh rujuk di library. Okay? Bawah lagi ada, habis dah. Habis. Okay, ni. Lecture attendance. Student must attend lectures not less than 90% of the contact hours for every course. Dengar tu. Ada dah sebut kat sini. Ni bukan cikgu awal tadi cikgu dah cakap kan. Bukan cikgu saja. Semua dah sebut. Kalau kurang dari 90% awak tak hadir, maknanya awak boleh untuk tidak dinilai awak punya assessment tu. Cikgu boleh tolak assessment awak dan awak tidak boleh dinilai dan awak boleh menyebabkan awak tidak lulus dalam kursus ini. Student who do not fulfill will not be allowed to attend further lectures. Kalau awak katalah hari ni dah tak datang kan. Hari ini kita ada 14 minggu. 1 minggu sekali. Sekarang dah 13/14. Maknanya ada 13/14 lagi. Berapa persen tu? Okey, saya kira saya nak maklumkan. Sebab saya rasa student macam apa tu? Ambil ringan je perkara ni Cuba kalau lihat saya kira hari ni siapa yang tak datang dia ada 13 bahagi 14. Okey, baru 92%. Maknanya awak cuma boleh tak hadir 2 kali dalam masa 14 minggu. Maknanya 14 minggu tu awak boleh tak hadir 2 kali. Faham tak? Aina Sofia, kenapa senyap je sekarang? Ya, cikgu. Memang tidur ke apa? Cikgu tolong tidur je. Tak. Saya tak tidur, cikgu. Maisara? Ya, saya cikgu. Maisara. Saya demam cikgu. Demam? Dah pergi cek belum? Seram lah kau demam ni. Demam apa? Demam biasa kot cikgu. Jangan nak kot-kot Maisara. Okay, ingat maknanya awak boleh tak hadir 2 hari sahaja. 2 kali sahaja. Itu pun kira jam lagi Okay, faham Kita dah. Okay, ni pemetaan dia. Ada apa lah ni? Ada apa Kita dah faham lah tadi CLO 1 pemahaman, CLO 2 praktikal, CLO 3 efektif iaitu sikap. Kita kan nilai lah kat situ. Okay, seterusnya nanti. Dah habis lah saya. Okay, dah habis. Untuk penerangan tentang CO ataupun perancangan khusus kos online. Ada soalan? Ada soalan? Hari ni saya nak terangkan pasal ni je dulu. Dengan awak punya assessment. Tak ada soalan Faham Yang bapak tak faham kan? Sekarang faham lah. Nanti lama-lama bapak tak faham. Lupa, hilang ingatan. Semua ada lah ingatan, lupa. Tak ingat apa lagi? Perkataan tu. Semua akan ni. Okey, seterusnya. Nak dia cakap ni. Okey, untuk sepanjang satu semester semua cikgu dah buat macam ni kan. Kita akan bagi arahan tugasan untuk assessment ataupun penilaian sepanjang satu semester. Satu semester tu tak lama 14 minggu dan tolong ingat cikgu awak ni student diploma dan masa berlalu dengan pantas tanpa menunggu siapa-siapa. Dan penilaian terus berlaku walaupun PDPR ke apa ke semua penilaian terus berlaku sebab KV ni dinilai berdasarkan semester. Bukannya macam sekolah kau buat kerja cikgu hantar, cikgu tengok, cikgu tak tengok. Cikgu kata tak apalah nanti hantar kemudian. Tak apalah nanti semuka, jangan marah student tak ada line. Okey, ni dah siap. Saya nampak lalu cikgu ada tak Haida.
Kak ada 6 kali tak Kak? Cuba check. Kak Cuba tak check. sign lagi. Eh. Ni. Depan. Kejap saya ada ni. Panjangnya sign Kak. Boleh- Siapa boleh Tak boleh curi-curi Saya kalau send pendek-pendek nanti dia lain. Tak sama. Okey, ni saya dah terangkan tadi tentang CLO1, CLO2, CLO3. Iaitu hasil pembelajaran untuk kursus DDC 4023. Okey, teruskan. Teruskan ke bawah, Uzir tu. Dah. Lagi. Mana pen tu ni? Okey, tugasan bertulis. Assignment Tahu assignment bertulis pengenalan kepada visual merchandising. Pengenalan kepada visual merchandising. Sebenarnya saya tak bagi lagi saya akan share PowerPoint yang akan saya bentangkan sepanjang satu semester. Tak apalah, saya bagi dulu nota tu pada awak. Jadi awak boleh refer sikit-sikit lah. Okey, arahan dia kumpulkan maklumat melalui internet, buku rujukan, majalah, apa-apa pun untuk membuatkan tugasan ini adalah disediakan dalam bentuk penulisan folio. Penulisan lah macam assignment dan di binding, ada buku depan macam biasa, kertas hijau. Isi kandungan dia yang perlu ada, fashion promotion, pengenalan, definisi dan tujuan, penerangan aktiviti promotion untuk produk fashion. Okay, kedua, fundamental of merchandising, sejarah visual merchandising, peranan, skop, tanggungjawab tentang merchandiser. Merchandiser tu pedagang lah, peniaga. Pedagang tu macam zaman dulu kita sebut peniaga lah, senang. Peniaga dalam bidang fashion. Okay, e-store design, reka bentuk tempat jualan. Tempat jualan atau kedai kita lah, kedai pengenalan kepentingan individu yang terlibat dan mereka bentuk tempat jualan, fungsi reka bentuk sebuah tempat jualan. Sekejap. Okey, Windows paparan ataupun pameran. Boleh ke? Boleh ke pameran, Zati? Windows tu paparan dengan pameran sama? Lebih kurang Lebih kan? kurang kot. Maknanya pameran dalam kedai tu cermin tu. Dia punya produk tu dekat window display tu. Cik Mbak cakap ni. Sama perayaan.
dalam kecemasan. Okey, okey, itu adalah assignment bertulis ingat assignment bertulis ni adalah 20%, sebab tu dia terangkan panjang lebar kat situ. Lepas tu setiap apa yang awak buat tu perlu ada gambar. Maknanya contohnya kalau awak letak mannequin, carilah gambar mannequin dekat internet. Dan buku rujukan tu minimum 3. Selalunya pelajar saya tengok dia tak ada markah senarai rujukan tu perlu ditulis pada akhir muka surat assignment. Sebab itu ada markah. Kalau 3 lah awak markah. Kalau tak 2 awak buat 2. Jadi jangan ambil sambil lewa. Satu lagi isi kandungan. Isi kandungan pun ada markah muka surat semua. Semua ada markah. Awak ingat ini merangkumi 20% banyak Kalau awak buat bersungguh-sungguh dan awak buat dengan betul dan tepat dan apa tu, isi cikgu kadang-kadang cikgu lebih kurang. Tapi format mesti ikut ada sekandungan, ada kulit yang betul, ada rujukan, itu dah ada markah. Senang je nak dapat markah. Kalau kata isi tu mungkin berlainan lah antara satu sama lain kan. Dan dapat markah yang kurang. Tapi kalau perkara-perkara yang saya sebut tadi dia awak jaga, itu macam markah free lah. Tapi kat situ selalu pelajar tak jaga. Tak tulis buku rujukan, tak buat isi kandungan, muka surat pun tak ada. Walaupun isinya hebat tapi boleh tinggal kat situ, dah hilang dekat 5-6 markah dah. Okey, teruskan. Itu tugasan pertama. Okey, tugasan kedua, field trip report. 10%. Ni tengok ada kategori tempat. Awak kena buat 3 report lah macam ni. Secara individu anda dikehendaki untuk membuat field trip individu ni. Maknanya kena pergi sendiri kan? Betul tak? Betul tak Ati? Pergi sendiri. Ketiga jenis kategori tempat. High market, medium market, low market. Oh dia disebut low Low market ni macam pasar malam ke gitu kan? Tu low market ke? High market macam saya sebut tadi dah GPO, Paradigm. Medium market macam kedai macam contohnya kalau kedai butik apa kat kedai macam kedai lot kedai lah, lot kedai. Ada ke lot kedai? Ada kan lot kedai? Itu high market lah sini lah. GPO. Oh, kalau angsana tu low, medium market. Low? Kan? Kios. Kios kan? Faham ni kena buat ni dah boleh start ni. Sekarang dah boleh jalan-jalan kan? Cikgu, Dah boleh, ya? kalau macam high dengan medium market tu kan, kadang tak semestinya kat JPO aja. Contoh macam katalah dekat Paradigm tu, dia ada butik yang high market punya. So boleh je kan cikgu? Boleh. Contohnya macam Kedai yang high market dengan kedai tu jenis-jenis kategori dia. high market ni macam yang jenama terkenal lah. Macam kalau Lino ke, macam apa lagi ya, kalau baju apa tu Padini tu high ke? Padini medium.
sebab dia fast fashion. Okey. Saya ni orang kampung. Okey, terusnya laporan anda peluang mengandungi muka surat, tengok muka hadapan, isi kandungan, pengenalan, high, medium, low. Maknanya awak kena definisikan high, medium, low market tu apa. Okay, lookbook. Lookbook tu apa? Lookbook high, medium and low market. Boleh gambar-gambar lah, maksudnya letak gambar-gambar. Refleksi kendiri. Itu refleksi tu awak punya pendapat sendirilah. Pendapat awak sendiri mengenai market-market itu. Market-market low, high and medium. Okay. Lepas tu gambaran lakaran yang menyokong penulisan laporan. Okay, maknanya mungkin awak boleh ambil gambar atau awak boleh lakarkan kalau pandai lah. Selalunya senang gambar Maknanya semasa awak buat trip tu, awak ambil gambar-gambar, awak letakkan dan tulis komen pada gambar tu. Maknanya contohnya macam dia display baju tu. Lebih untuk mengenalkan jenama dia. Baju dia tu ataupun masa hari tu tema untuk Christmas. Maknanya baju tu sesuai untuk hari Christmas yang orang pakai dan mungkin pasaran dia akan meningkat semasa hari Christmas. Sebab orang nak pakai baju lawa masa tu. Contohnya lah. Koleksi gambar hendaklah dicetak berwarna. Okay, tugasan ini dicetak pada helaian kertas. Bacalah sendiri. Biasa kan? Dah biasa. Okay, kriteria penilaian tugasan. Cikgu dah bagi tahu ni. Apa kriteria yang akan diambil ataupun pemarkahan yang ambil macam mana. Okay, jadi hantar pada 27 Januari. Tadi yang tu saya lupa. Kita ada tarikh penghantaran berapa hari bulan yang tugasan bertulis? 9 November. 9 November tu bila? Bila lepas Ya betul. Saya tersilap lah sebenarnya bukan 9 November. 29 November. Itu yang atas berapa tadi? Januari. Ni 29 nanti. 29 lah saya ingat bukan 9. Sebulan. Saya nak bagi sebulan masa tu. Okay. Saya bagi masa sebulan untuk awak siapkan assignment. Okay, seterusnya tugasan kedua, report bulan Januari, sebulan juga. Dekat 2 bulan. Patut awak dah boleh start sekarang dan hasil tu macam hasil 2 bulan kerja. Bukannya hasil 2 hari kerja. Dan ketiga, box display. Ni buat box. Ni pun dekat bengkel ada contoh Okay, tengok dia punya 3D box yang menggambarkan kawasan tempat tersebut. Ini dari segi tadi sambungan daripada field trip. Field trip tu awak boleh buat 3D box tu berdasarkan field trip awak tadi. Buat satu 3D box berdasarkan field trip tadi. Okay. Ni hantar pada 27 Februari. Saya pun tak pastilah kita punya ini apa tu? Saya anggarkan saja sebab saya pun tak pasti takwim yang seterusnya. Ya Kira? Yang 3D box display ni individu ke berkumpulan? Individu. Individu ekoran daripada field trip tadi. Sebab field trip tadi individu Itulah saya pun macam agak keliru lah. Kalau yang ni dia berkumpulan tapi yang tadi tu individu macam clashing pula. Yang berkumpulan yang projek ketiga tu, pop-up shop. 40% pop-up shop. Maknanya 40% tu maknanya peratus markah yang awak dapat. Okay, seterusnya untuk projek berkumpulan ni macam kita kita macam kena buat satu kedai ke ataupun ini 8x8 tu besar juga tu macam satu bilik maknanya awak kena buat kat tempat satu bilik untuk buat pameran kedai pop-up shop, maknanya display kedai awak lah, seolah macam display kedai awak lah gitu ni kumpulan. Cikgu 8x8 tu besar tu cikgu? Besar ya. Sebab tu mungkin kita akan buat di studio, kita bergilir lah. Minggu ni kumpulan ni, minggu ni kumpulan tu, macam tu.
Mungkin satu hari tu boleh dua grup. Macam tu lah saya cadangkan macam tu. Sebab kalau dekat bengkel, mana ada tempat kan? Sebab tu dalam perancangan. Bilik. Kan kalau dalam studio tu saya rasa boleh buat 2 tempat kot. Kita boleh adjustkan meja tu kan? Boleh. Okay. Maknanya satu hari mungkin 3 grup. Tak lama. Sebab kita memang ini kita punya pentaksiran ya. Kita tak ada apa-apa lain. Jadi memang kena concentrate pada perkara ini. Okay, seterusnya pembentangan ni individu pula maknanya kita bentang pada 3D box display. Yang field trip tadi yalah yang kedua kan. 2, yang ketiga ada 4 kan. Maknanya kita pelajar tu akan bentangkan 3D yang dia buat seorang-seorang tadi kan. Itu. Maknanya yang berkumpulan ni yang ketiga tu je yang pop-up shop. Cikgu, kalau yang berkumpulan ni ada ada report ke? Macam tak ada. Dia macam kita buat pameran macam gitu. Bentangan tu individu punya kan? Bentangan individu. Okay. Terima kasih. Nanti saya tunjuk Cikgu Nadia sebab selamanya Cikgu Nadia yang ajar kan. Saya pun tak baru first time kan ajar ni. Tak apa, itu jauh lagi kita tak fikir sangat Jadi itu 4 perkara tugasan yang perlu dibuat untuk sepanjang semester. Tak banyak 4. Akilah je yang respon. Yang lain faham ke tak faham? Budak-budak? Oh budak. Ada Ya saya cikgu. Ada. Faham Faham. Okey. Jadi sekarang ni pun itu je yang nak diterangkan untuk hari ni. Jadi untuk masa selepas ini untuk pukul sampai pukul 1 ni awak dah boleh buat untuk assignment bertulis. Cari bahan untuk assignment bertulis. Manfaatkan masa kelas awak. Jangan buang masa. Jangan tidur pula lepas ni. Okey, Uzati ada apa-apa lagi tak? Nak cakap. Okey, sekiranya ada masalah apa-apa boleh terus direct PM saya atau Cikgu Roziati. Ada semua ada dalam